Pada 4 Jun 2015, dalam kejadian di Alor Gajah Melaka, mangsa yang dikenali sebagai Herman disahkan maut di Hospital Tampin selepas dipercayai diserang oleh harimau yang dijaganya sejak 3 tahun lalu ketika ingin memberi makan. Mangsa dipercayai telah meninggal dunia selepas mengalami cedera parah di bahagian tengkuk dan luka di badan setelah diserang harimau berusia 6 tahun yang diberi nama Peter di dalam kandang Taman Safari Famosa Safari Melaka. Menurut rakan mangsa, dia merasa tidak sedap hati lalu meninjau kandang tempat mangsa bekerja dan terkejut apabila mendapati mangsa sudah berlumuran darah. Sementara itu, Peter digambarkan duduk di sebelah sambil merenung tajam ke arah mangsa yang sudah kaku. Difahamkan, kawan mangsa telah menghalau Peter masuk ke kandang yang lain. Sebaik harimau berkenaan masuk, kawan mangsa segera mengunci kandang besar. Hal ini membolehkan rakan-rakan yang lain membantu mengangkat mangsa. Selain itu, ini bukan kali pertama mangsa diserang, malah kejadian sama pernah berlaku beberapa tahun yang lalu ketika mangsa mencuci kandang singa yang terletak berdekatan dengan kandang harimau. Mangsa yang berasal dari Lombok, Indonesia disifatkan seorang pekerja yang tabah dan sudah lebih 5 tahun menjaga kandang harimau termasuk memberi haiwan itu makan pada setiap petang. Kisah kedua, tanggal 5 Februari 2015, seorang ibu tunggal dikenali sebagai Rosnani Wahid 46 tahun sedang menoreh getah di kampung Mensudut Pindah, Batu Anam, Segamat, Johor maut apabila dia ditanduk seekor kerbau betina dalam kejadian kira-kira 11 pagi. Ketika kejadian, mangsa dikatakan cuba menghalau haiwan tersebut daripada kebun getahnya kerana bimbang berlaku kejadian yang tidak diingini. Namun, mangsa tidak menyedari kerbau betina itu sedang cuba untuk melepaskan diri apabila talinya tersangkut pada akar pokok getah. Lalu, mangsa ditanduk haiwan itu menyebabkan dia jatuh di atas tanah. Kejadian menjadi lebih parah apabila kerbau berkenaan terus menanduk mangsa yang terbaring menyebabkan dia cedera parah di bahagian kepala dan badan. Beberapa penduduk kampung yang melihat kejadian itu membantu menyelamatkan mangsa. Tetapi, malangnya wanita itu telah meninggal dunia di tempat kejadian dalam keadaan yang berlumuran darah. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Daerah Segamat Diputi Superintenden M. Anwar Ismail mengesahkan kejadian dan mayat dibawa ke Hospital Segamat untuk dibedah siasat sebelum dituntut oleh warisnya. Difahamkan, 3 anak mangsa di Felda Palong Timur 1 tidak menyangka mereka akan menjadi yatim piatu sekelip mata dan terpaksa bergantung hidup dan menumpang kasih dengan ibu saudara mereka. Kisah ketiga, anggota bomber Abu Zarin Hussein yang terkenal dengan kemahirannya menjinakkan dan menangkap ular meninggal dunia di Hospital Sultan Ahmad Shah Hoshah Termerloh pada 16 Mac 2018. Beliau yang berusia 33 tahun itu bertugas di Balai Bomber dan Penyelamat Termerloh di Bukit Angin disahkan meninggal dunia pada 12.54 malam. Difahamkan, Abu Zarin dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU selepas dipatuk ular tedung dalam satu operasi di Bentong. Abu Zarin pernah berkhidmat di BPP Muazzam Shah, Pekan Pahang dan kini di Termerloh. Beliau mengetuai Squad King Cobra Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang yang ditubuhkan sejak hujung 2015 sebagai tenaga pengajar bagi melatih anggota pasukan untuk menangkap haiwan berbisa selain mengadakan ceramah dan taklimat kepada orang ramai. Bagaimanapun, Abu Zarin sudah beberapa kali dipatuk ular termasuk ular senduk, malah pernah koma 2 hari itu hampir meragut nyawanya apabila dipatuk ular tedung pada 2015. Menurut Nur Afiqah, isteri kepada Abu Zarin, dia bersama suaminya ketika kejadian sedang makan sebelum menerima panggilan daripada Balai Bomber dan Penyelamat BBP Karak yang memaklumkan mengenai penemuan ular tedung di Bentong. Sudah menjadi tanggungjawab sebagai anggota bomber yang perlu berkhidmat pada bila-bila masa dan dia memang gemar bermain dengan haiwan berbisa berkenaan. Namun, kali ini, dia tergamam apabila melihat sendiri suaminya dipatuk. Beberapa anggota bomber di balai berkenaan kemudian membawanya ke Hospital Bentong untuk mendapatkan rawatan kerana dia tidak sedarkan diri. Ketika dibawa ke Hospital Sultan Ahmad Shah Hoshah Termerloh untuk rawatan lanjut, doktor yang merawatnya telah memberikan vaksin dan ditempatkan di unit rawatan rapi ICU. Bagaimanapun, tangannya yang
patuk ular semakin lebam dan doktor memberitahu mungkin akan dibedah dalam masa terdekat. Namun, takdir Allah Subhanahu Wa Taala sudah menetapkan ajalnya ketika itu. Sementara itu, hujan renai mengiringi pengebumian jenazah Abu Zarin di tanah perkuburan Islam Pematang Pasir Bukit Abal. Kisah keempat, pada pagi 30 September 2014, seorang lelaki maut selepas dibaham buaya di Sungai Rimbas, Sarawak. Kejadian berlaku pada jam 10 pagi mengorbankan Mustafa Bunsu, 50 tahun dengan mayatnya ditemui tidak berkepala dengan lengan kiri hilang pada 3.40 petang. Mangsa yang berasal dari Kampung Tui sedang menyusun dan mengikat batang rumia di Sungai Rimbas bersama rakan-rakannya apabila dikatakan tiba-tiba tenggelam lalu datang seekor buaya datang menyambarnya. Kejadian berlaku sekitar jam 10 pagi ketika mangsa bersama 4 rakan sekampung yang lain iaitu Jayani Fauzi, Fauzi Dolah, Zulkepi Dawa dan Muhammad Ismawi Abdullah melakukan kerja-kerja sebelum menghanyutkan batang rumia. Susulan itu, usaha mencari dijalankan melibatkan penduduk kampung bersama anggota Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM dan polis. Sekitar jam 3.40 petang, mayat mangsa ditemui tersangkut pada batang kayu di Sungai Terbabit, kira-kira 500 meter dari tempat kejadian. Mayat mangsa yang dikatakan dalam keadaan menyayat hati dibawa ke Pengkalan Kampung Melayu DIT sebelum dirujuk ke Hospital Betong untuk bedah siasat. Mayat mangsa selamat disemadikan di tanah perkuburan Islam Kampung Tui dengan diiringi kira-kira 50 orang sanak saudara terdekat dari Kampung Tui dan kampung sekitar Debak dan Rusa. Mangsa meninggalkan seorang balu serta seorang anak lelaki berusia 16 tahun dan 2 orang anak perempuan yang berusia 14 dan 13 tahun. Sedemikianlah kisah-kisah yang amat menyayat hati sewaktu mereka keluar mencari rezeki untuk keluarga. Apapun, diharapkan tiada lagi pekerja yang akan menjadi mangsa binatang buas semasa bekerja dan kejadian ini dapat dijadikan iktibar buat seluruh masyarakat. 4 kisah pekerja maut kerana haiwan di tempat kerja. Kes selesai.